Sebenarnya kalau tak, dia suruh saya panjang lagi ni. Muhyiddin, Cikgu Bat bantai Muhyiddin. Okey, langkah Muhyiddin buat Negeri Sembilan dari boleh menang ke mudah kalah. Kau punya angan-angan Cikgu Bat, boleh tahan Pengerusi PN Muhyiddin Yassin harus bertanggungjawab atas kegagalan parti itu merampas Negeri Sembilan daripada PH pada pilihan raya negeri yang lalu, kata Jawatankuasa Penerangan Bersatu Badrul Hisham atau Cikgu Bat. Dia dikenali sebagai Cikgu Bat berkata keputusan Muhyiddin melantik Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Az-Zumu sebagai pengerusi PN Negeri Sembilan sebenarnya menyukarkan gabungan terbabit untuk mengambil alih negeri berkenaan. Dakwa Badrul Hisham dengan pelantikan Ahmad Faizal mengetahui PN status negeri itu sebagai kawasan berpotensi untuk dimenangi bertukar kepada mudah kalah. Malah dia juga mendakwa ada antara calon dikemukakan sebenarnya dipilih selepas mereka dicadangkan beberapa ketua cawangan UMNO. Kepada Presiden juga keputusan hantar peja oleh Presiden sehingga menukar Negeri Sembilan sebagai negeri peluang menang kepada negeri mudah kalah perlu dipertanggungjawabkan. Senarai calon beberapa orang umur 70 ke atas calon tak sedia tanding, tak ada jentera, tanpa persediaan keuangan, sangat pelik, seolah-olah sengaja mencari kalah. Senarai calon telah lebih bersedia diketepi dengan alasan bodoh seperti calon umur 75 dicadangkan 8 ketua cawangan UMNO katanya. Pada PN yang lalu, PN meletakkan calon di semua 36 kerusi namun hanya mampu memenangi 5 daripadanya. Ia berlaku ketika PN mengeluarkan kononnya mampu menawan Negeri Sembilan daripada PHBN sekaligus membuka jalan menggantikan kerajaan pusat. Kemenangan PHBN menyaksikan kerajaan perpaduan menguasai 2/3 dun di Negeri Sembilan. Negeri Sembilan banyak isu besar. Semua tidak keluar ketika PN. Adakah wujud sebarang rundingan secara sulit? Soalnya. Dia yang seorang ini kritikal terhadap Putrajaya berkata, meskipun kesilapan dalam strategi masih lagi boleh diterima, tiada siapa yang tampil untuk bertanggungjawab di atas kekalahan Perikatan Nasional. Okay. Badrul Hisham juga mendakwa dia mengingatkan Muhyiddin bahawa kekuatan Bersatu dan PN bukanlah daripada kepimpinan tertinggi, sebaliknya akar umbi dan kekuatan gelombang rakyat. Sementara itu dia mempersoalkan mengapa Bersatu Kedah hanya menampakkan 3 wakil rakyat untuk exco dalam kerajaan negeri dan seorang timbalan speaker. Dia mendakwa perkara itu didedahkan menulis surat Bersatu Kedah kepada Menteri Besar Sanusi. Kenapa ini boleh berlaku sedangkan keputusan berbeza dengan keputusan Bersatu Pusat? Baik. Tuan-tuan ingat tak apa yang saya cakap tempoh hari? Saya kata bila dia orang kata kerajaan akan tumbang bulan 8, kerajaan akan tumbang bulan 8. Saya kata dalam live saya yang bulan 6, bulan 7 itu, bukan kerajaan yang akan tumbang pada bulan 8, saya kata. Apa yang akan berlaku bermula bulan 8, Bersatu dan PAS akan bergaduh dan Perikatan Nasional VPN, pada VPN, virus Perikatan Nasional dan Perikatan Nasional ini akan berkubur, saya kata. Now, kenapa pergaduhan ini berlaku? Yang pertama sekali, kita pelik, Peja ni orang Perak. Apakah halnya nak bawa Peja datang ke Negeri Sembilan? Pernah kita persoalkan benda ni tak? Peja ni orang Perak. Apakah halnya nak bawa Peja datang ke Negeri Sembilan dan mengetahui Perikatan Nasional di Negeri Sembilan dan dalam masa yang sama berlaku dalam saat-saat akhir? Dia cerita dia macam ni, tuan-tuan. Sebenarnya di dalam Bersatu ni dia ada 2 geng besar. Satu geng Kartel atau Azmin. Satu geng Muhyiddin Yassin atau ex-UMNO. Okay? Kita kena faham. Cikgu Bat ni adalah geng Kartel. Okay? Geng Kartel. Dan geng Kartel ni, dan mereka pernah bersama dengan kami suatu masa dahulu. So kami tahu modus operandi mereka. Kita kenal macam mana cara gerak kerja dia. And dia very systematic. Kita kena give credits where it's due lah kan. Dia memang systematic dalam kerja dia. Dan dalam perkara ini juga dia systematic. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, majority atau at least kesemua calon-calon di Negeri Sembilan, Selangor dan juga Selangor dan Negeri Sembilan lah, terutama Negeri Sembilan, adalah geng-geng yang kartel ini. Geng-geng Azmin ini. Kan? Geng-geng kartel ni lah. Majority adalah daripada golongan ini, kumpulan ini. Now, what happened adalah ada di kalangan golongan yang pro, yang dulu orang UMNO, yang daripada grup UMNO ni, yang melompat ke dalam Bersatu, tak puas hati. Dia kata, tak, kita tak boleh gelatak geng kartel. Nanti kita akan kalah, kita kata. Kita kena letak geng yang pro UMNO. Bukan pro UMNO, bekas UMNO. Kerana apa? Alasannya mudah je. Bila mereka bekas UMNO, dia ada kawan-kawan dalam UMNO. So, mudah mereka nak bercakap dengan geng-geng UMNO ini. So, berlaku pertembungan di antara Cikgu Bat dan juga and the gang, serta geng yang so-called pro UMNO ni lah. So, berlaku pertembungan. Pertembungan itu berlaku, diselesaikan oleh Muhyiddin Yassin dengan dihantar peja dan gantikan.
So, kalau perasan tuan-tuan, selepas saja Peja diletakkan dekat situ, Cikgu Bat langsung tak bantai apa Negeri Sembilan. Dia ada dua strategi, two-prong strategi. Dia akan letak 3 kebaikan Perikatan Nasional dan 3 keburukan Kerajaan Negeri Sembilan. Itu dia punya strategi, three-prong. Maksudnya two-prong. 3, apa yang PN boleh tawarkan kehebatan dan sebagainya. 3, apa buruknya Kerajaan Negeri Sembilan. So, dia akan mainkan benda ni. Dan ini strategi ni saya dengar apa yang Cikgu Bat sebut di dalam satu audio lah. Kemudian apa yang berlaku akhirnya dalam strategi mereka bantai, tiba-tiba ada yang mengatakan oh tak boleh menang. So sekarang ini ada satu calon ni pula. Calon-calon ini adalah mereka yang dipersetujui oleh UMNO Negeri Sembilan. Katanya bukan UMNO betul setuju. Kata dia, claim dia. So dia pun kata, ni UMNO Negeri Sembilan dah setuju calon ni. Kalau calon ini diletakkan, UMNO akan sokong kita. UMNO akan support kita. Kita boleh menang di Negeri Sembilan. Dia kata, kita kena buat macam ni. Ini satu grup UMNO ni. Dia kata, grup Cikgu Bat kata, tak, engkau orang kena tipu. Engkau orang semuanya kena tipu. Engkau orang jual kerusi ni sebenarnya. Kau orang dah kena tipu dengan geng UMNO. Mana ada. Dia kata sebenarnya golongan ini boleh menang. Tak ada kalau letak golongan. So bergaduh. Berlaku pertembungan. Disebabkan pertembungan itu akhirnya kalah, menang hanya setakat 5 kerusi. 5 kerusi itu pun sebenarnya tak layak pun mereka menang tuan-tuan. Tapi ialah adalah sesuatu riffles here and there dan sebagainya. Kalau kita jangkakan dia boleh menang, kalau boleh menang 2 kerusi, 3 kerusi pun dah kira senang elok lah. Tapi dia menang 5 kerusi, tak apa. Dia tak berjaya deny 2/3 kerajaan di Negeri Sembilan. Dan yang menariknya, Cikgu Bat, orang Negeri Sembilan. Cikgu Bat orang Negeri Sembilan kan? Orang Negeri Sembilan. Kenapa dia tidak dilantik sebagai pengurusi ataupun at least pengarah pilihan raya Negeri Sembilan? Kenapa dilantik Peja? Itu saya kata tadi. Perebutan di Negeri Sembilan itu sendiri menyebabkan pertembungan yang amat besar di antara dua kumpulan ini. Dan yang menariknya tuan-tuan, sekarang ini apa Cikgu Bat kata? Muhyiddin Yassin duk sibuk. Kena bertanggungjawab Anwar Ibrahim. Kena bertanggungjawab Zahid Hamidi. Kena letak jawatan. Cikgu Bat sendiri kata, kau tak payah sembang orang lain lah. Engkau tu yang kena letak jawatan. Engkau yang kena bertanggungjawab kekalahan. Bukan setakat di Negeri Sembilan. Di Selangor. Di Pulau Pinang. Di Kedah. Di Terengganu. Di Kelantan. Malah di Kedah hanya ada 3 exco. Gerakan yang ada 1 kerusi pun dapat 1 kerusi exco. Takkanlah Kedah bersatu dapat 11 kerusi, 5 lebih banyak daripada PRU yang lepas, hanya setakat dapat 3 exco. Tapi inilah dia PAS. Hakikat. Di Kelantan 1 kerusi, 1 exco. Di Terengganu pun 1 exco. So akhirnya, yang jadi presiden Perikatan Nasional ni orang bersatu. Tapi mereka dah jadi malukut di tepi gantang dah. Dah jadi satu, apa orang kata, dia dah di-sidelinekan di negeri-negeri tersebut. Sebab itu saya kata tempoh hari dalam live saya kan, masa sebelum PRN, saya kata bersatu ni ada tempat ke dekat negeri-negeri dekat Terengganu, Kelantan dan Kedah? Saya jangkakan memang 3-3. Saya kata 50-50 dekat Kedah dengan Terengganu. Tapi bila saya tengok perangai UMNO dah macam tu pada hari itu, dan kita pun kata tak ada peluang lah. Dan betul apa yang saya kata kan. So akhirnya saya kata boleh menang. Tetapi persoalan dia, dekat mana bersatu nak letak muka sekarang ni. Hanya setakat 1 exco tuan-tuan. Hanya setakat 1 exco. Dan kita kena ingat undi Melayu dan undi Melayu lah especially, undi Melayu dan undi Islam, dia sebenarnya tidak berubah kepada bersatu. Dia sebenarnya berubah kepada siapa? Kepada PAS. Kepada PAS. Tapi even perubahan itu pun bukanlah satu perubahan kerana mereka percaya kepada perjuangan PAS, tetapi kerana berjaya dimomok-momokkan. Dan satu yang menarik di negeri Selangor sendiri, bersatu dikatakan invest. Bersatu ini bukan termasuklah Perikatan Nasional lah, bukan bersatu. Perikatan Nasional Selangor telah melaburkan di dalam Facebook saja. Di dalam Facebook saja lebih kurang lebih 300,000 untuk iklan di Facebook tuan-tuan. Di Selangor. Dan mereka mempunyai keyakinan untuk itu buat Facebook. Tak cerita TikTok, tak cerita Twitter tak adalah, tak cerita Instagram. Facebook saja, they spend
More than 300,000. Dan dia rasa keyakinan boleh menang di Selangor tu memang besar. Dan ini saya nak cerita untuk malam inilah. Sebenarnya, kita orang dah jangka. Kita orang ni siapa? Saya dah jangka. Selangor akan kalah lebih kurang 20 kerusi. Kita orang dah kira. Tapi tak sangka lah. Well, tak jauh lah. 22 kerusi kan. Kita dah jangka. Kenapa tak cakap masa live hari tu Is? Kita tak boleh nak cakap lah. Maklumat macam ni kita. Sekarang dah habis pilihan raya, saya boleh cakap lah. Kita jangka lebih kurang 20-21 kerusi Selangor kalah. Cuma, yalah, kalau Selangor awal tanya kat saya hari tu, saya bagi tahulah macam mana cara nak menang kan. Tapi itulah, Selangor tak nak jumpa saya, jadi tak apalah. Kalau awal jumpa saya itu, saya boleh bagi tahu macam mana nak menang. Jadi tak apalah. Kan, orang Selangor tak nak jumpa saya itu, tak apalah kan. Kita, yalah. Saya pun tak singgah Selangor itu, saya pergi dekat Negeri Sembilan, saya pergi dekat Kelantan. Tak apalah, next time lah insyaAllah. Selangor datang nanti next time jemput saya tau. Jangan tak jemput saya. Bukan orang kata orang Selangor sombong, tak. Cuma taklah, kita tak sempat, terlalu ringkas. Dan saya confident Selangor boleh handle. Cuma jangkaan saya tu jadi benar lah. Dan kita ada senarai tempat yang dijangka kalah tersebut. Kalau nak tahu, jom kita ngopi. Saya boleh tunjuk tempat-tempat tersebut. Baik, balik kepada cerita kita tadi. Akhirnya tuan-tuan, next PRU bagaimana? PRN yang terdekat adalah Sabah. Lepas itu Johor dan Melaka. Lepas itu Sarawak. Selepas itu PRU. So paling dekat lebih kurang 2 tahun lagi Sabah. 2020 ya, 2 tahun lagi Sabah. Tak sampai 2 tahun, setahun lebih lagi Sabah ni sebenarnya. 2025. 2025, middle of 2025 PRN Sabah. Selepas itu 26 PRN Melaka dan juga Johor. Selepas itu 26 juga Sarawak dan 27 PRU. So persoalan dia, persediaan kita bagaimana? InsyaAllah, jangan risau, kita ada saya ada beberapa latihan-latihan yang insyaAllah saya akan buat. Dan setting up social media di beberapa negeri. Saya sekarang berada di Johor. Untuk maklumat, Parlimen Pusat Khidmat Masyarakat Batu Pahat, YB On Bakar. Dan kita di sini membincangkan beberapa perkara. Dan kita dah mula bergerak. Ni di Johor pun kita dah mula gerak. InsyaAllah sikit-sikit lah kita akan mula gerak. Okay, so itu antara perkara yang kita sekarang ni nak lakukan. Of course, saya ni orang kerdil tuan-tuan. Kita bukan bersorangan. Kita ada pasukan-pasukan kita. Saya orang kerdil, masih belajar, masih banyak lagi yang kita boleh pelajari daripada perkara-perkara ini. Dan insya-Allah usaha nak menang, nak menang benda yang besar, dia bermula dengan langkah-langkah yang kecil. Terima kasih 10,000, 12,000 yang menonton kita pada malam ini. Terima kasih ada 70-80 orang yang ada dekat Twitter. Terima kasih kerana mendengar saya pada malam ini insya-Allah. Dan sedikit sebanyak macam saya kata, Perikatan Nasional berada dalam keadaan yang runcing dan berkemungkinan besar PAS akan mula bercakap tentang ambil alih presidensi. Pertemuan di dalam PAS itu sendiri di antara profesional dan juga agamawan berlaku. Perikatan Nasional itu berada dalam keadaan goyah. Tetapi kalau kita sendiri tidak pandai mengambil kesempatan di atas kelemahan mereka, maka salah itu bukan pada orang lain, kecuali pada diri kita sendiri. Terima kasih kepada semua. Terima kasih yang menonton.